TV KPM. Assalamualaikum dan salam sejahtera semua. Apa khabar? Okey, bertemu lagi kita semula di Mahir Didik TV KPM di jam kedua, 3 ke 4 petang. Saya Syamira Nazir. Kalau sebentar tadi kita belajar tentang seni tari, macam mana nak menari, kali ini kita nak belajar sesuatu yang sangat unik. Nak tahu apa yang kita nak belajar tu nanti dulu, sebab Mira nak ingatkan kepada anda yang berada di rumah untuk kekal berada di rumah, dan yang paling penting sekali, mungkin semua dah ikut SOP, semua dah berada di rumah, tapi penting juga untuk kita call ataupun bertanya khabar saudara mara ataupun kenalan handal kita, macam mana keadaan mereka walaupun mereka berada di rumah. Ingat, kita kena hubungi satu sama lain, kita kena jaga satu sama lain. Baik, untuk kali ini, petang ini, di jam kedua ni, kita nak belajar, menarik ni. Nampak lukisan-lukisan dekat belakang ni, macam warna tudung saya pula kan. Nak tahu apa kita nak belajar? Apa kata kalau kita kenali dulu guru kita? Jadi ayo kita saksikan terlebih dahulu profil beliau. Assalamualaikum Mira. Ada sesuatu untuk Mira ni. Terima kasih Cikgu Syukri. Allah, terang dah tadi gelap. Tiba-tiba kita punya set. Nasib baik Cikgu bawa lampu. Itulah. Takut tak nampak tadi kan. Ya. Mira tahu tak apa benda ni? Lampu apa nama ni Cikgu? Menarik ni. Kalau untuk bidang kesenian ni, kita belajar anak-anak dipanggil terendak lampu bercahaya. Terendak lampu bercahaya. Baik, dan itu yang kita nak belajar pada petang ini, di mana subjek kita merupakan pendidikan seni visual untuk murid-murid tahap 1, dan topiknya macam Cikgu Syukri katakan tadi, terendak lampu cahaya. Tapi sebelum kita bercerita dengan lebih lanjut lagi tentang topik kita ni Cikgu, selamat datang terlebih dahulu ke kelas Mahir Cikgu Syukri. Terima kasih Mira. Dari Pahang Hogoh Cikgu. Okey, Cikgu. Semangat Pak Gajah. Betul. Saya persilakan Cikgu untuk sanitasi tangan terlebih dahulu. Silakan Cikgu. Okey, start sini tak apa Boleh Cikgu. Okey, ni rekawan dia ni. Okey, kemudian saya pula. Semangat Tok Gajah kita hari ni Cikgu ya. Okey, Cikgu Syukri, saya tanya kepada Cikgu, apa yang dia maksudkan dengan terendak lampu cahaya tu Cikgu? Okey, terendak lampu bercahaya ni, kalau kita tengok pada aktiviti untuk anak-anak di tahun 3 sebenarnya, tahun ni unit 8 tahun 3. Okey, anak-anak akan diperkenalkan dengan terendak lampu bercahaya. Di mana terendak lampu ni kalau setengah orang dia kata macam tanglung. Betul. Okey, terendak ni sebenarnya dia macam penutup pada lampu, seperti lampu tidur tu. Okey. Yang dihasilkan dengan menggunakan teknik renjisan dan percikan. Okey. Kalau kita tengok di sini ada contoh yang cikgu cuba bawalah. Ada karya daripada murid cikgu sendiri, ada karya cikgu dan juga karya isteri cikgu. Karya isteri cikgu sekali ada? Ada. Sebab dia pun cikgu seni juga. Jadi alang-alang kebetulan teknik yang dia buat tu ada renjisan dan percikan. Jadi cikgu bawa sekali. Cantik ni cikgu. Tak semestinya corak, dia boleh jadi catatan menggambar juga. Okey. Jadi fokus kita hari ni Mira, kita nak buat terendak lampu bercahaya ni. Okey. Beginilah kita menggunakan bahan sedia ada lah, yang mudah untuk kita dapat. Kertas lukisan, warna poster dan juga batang aiskrim. Itulah saya nampak batang aiskrim tu yang diwarnakan Cikgu. Ya, yang ni dah memang diwarnakan siap-siap. Kita beli kat kedai dah ada yang macam ni. Yang kedua ni batang aiskrim yang biasalah kalau kita tengok. Yang anak-anak dia makan aiskrim, dia buang plastik kan. Dah habis aiskrim, dapat batang aiskrim macam ni. Mudah sangat. Okey. Itu untuk yang terendak lampu ni Cikgu kan? Ya. Okey. Tapi kan Cikgu, apa yang dia maksudkan sendiri dengan terendak tu? Macam Cikgu kata yang macam lampu tidur tu ke Cikgu? Ya, betul. Macam lampu tidur tu. Jadi orang dulu-dulu dia gunakan ni, biasanya dia letak lilin kat dalam ni. Betul. Tapi untuk anak-anak nak belajar tahun 3 ni, kita tak syorkanlah guna lilin kan. Kita takut terbakar pula nanti. Cedera pula nanti. Cedera nanti kan. Jadi kita gunakan lampu elektronik. Lampu kecil LED begini pun boleh sebenarnya. Comel je lampu tu. Comel je, kecil je.
Boleh beli kat kedai lampu. Baik. Okey. Dan untuk semua ni cikgu, ini yang cikgu nak tunjukkan kepada mereka di rumah, adik-adik kat rumah bagaimana cara nak lakukannya. Ya. Bahan tadi pun cikgu dah terangkan secara sedikit bagaimana. Sebenarnya banyak lagi. Tapi itu secara ringkas je lah. Baik. Dan yang di belakang ni cikgu, yang lukisan-lukisan ni, ini digunakan teknik apa? Adakah sama dengan teknik terendak ni juga cikgu? Okey. Kalau kita tengok teknik masih yang sama, percikan, renjisan dan percikan. Cuma cara tu, proses tu berlainan. Dia bergantung pada bahan yang kita guna. Okey. Contohnya kalau kita tengok pada catatan di belakang ni, catatan abstrak dipanggil. Yang ini saya gunakan akrilik. Menggunakan berus besar. Ini contoh berus besar. Okey, ni contoh. Ni tak besar lah, ni sedang. Dia besar lagi. Okey, bila kita percik ni, kesan jalinan yang terhasil tu lebih besar lah, lebih kasar. Kalau kita gunakan berus, contohnya berus halus ataupun yang kecil, kecil sikit lah berus lukisan ni kan. Jadi jalinan yang terhasil pun agak halus sedikit lah. Dan kalau nak jalinan yang lebih halus lagi, seperti ini. Contoh gambar ni kan, burung. Okey, kita gunakan berus gigi. Berus gigi pun ada juga. Okey, betul. Berus gigi ni bila kita habis guna, dah tak pakai, sebenarnya masih bermanfaat. Kita boleh gunakan dia, jadikan dia sebagai alat untuk kita berkarya. Menghasilkan karya seni. Okey, jadi anak-anak di rumah memang kreatif tau. Boleh guna macam-macam berus sebenarnya. Tapi kalau boleh, biarlah berus gigi tu yang cantik lagi lah keadaannya. Pakailah yang elok. Janganlah guna yang dah rosak, dah teruk sangat kan. Betul tak nak lah. Kalau boleh. Jadi kita manfaatkan apa yang ada di rumah kita. Itu lebih baik sebenarnya. Betul tu. Okey, dan yang macam dekat belakang ni, yang gambar burung semua ni menggunakan teknik renjisan cikgu Ya, renjisan percikan. Cuma kalau yang ni Mira, kita tambah sikit teknik stensilan. Apa tu cikgu? Stensil ni maksudnya cikgu potong kertas lukisan. Okey, kita ambil rupa burung. Okey, kita tutup bahagian belakang ni, kita spray yang bahagian burung saja. Oh, macam tu. Maksudnya ada dua cara lah. Satu kita spray background belakang dulu. Lepas tu kita spray yang rupa burung dan bunga tu. Begitulah. Oh, macam tu rupanya. Nak terhasil lah satu lukisan yang cantik. Ada dia punya tips dia macam mana? Trik dia macam mana cikgu? Kalau macam yang ni, catatan ni pula, kita buat catatan dulu. Nak dapatkan efek macam bintang-bintang kecil tu, kita spray je dengan berus gigi tadi. Jadilah begitu. Baik. Kalau yang ni, mudah je. Itu renjis saja. Cuma bila nak merenjis ni, kita kena kata berhati-hatilah. Takut terpercik kena mata ke, kena baju. Jadi kita kena berhati-hatilah. Sebab tu kalau di sekolah, cikgu amat menggalakkan anak-anak menjaga kebersihan. Pakai apron ke, atau pakai baju t-shirt yang lama ke. Jadi kata di samping kita berkarya tu, kita menjaga kebersihan dan keselamatan. Baik. Okey, cikgu. Tadi cikgu dah terangkan sedikit. Bahan-bahannya pun cikgu dah terangkan untuk mereka prepare siap-siap apa yang kena ada. Batang aiskrim tu mesti ada kat rumah tu kan? Ya, betul. Dan senang saja pun, bahan-bahannya pun mudah didapati juga. Jadi, kalau kita nak tahu macam mana cara nak buat terendak lampu ni, cikgu, kepada mereka di rumah, jangan ke mana-mana. Kita akan kembali selepas ini hanya di Mahir Didik TV KPM. Didik TV KPM. Baik, kembali kita di Mahir. Masih bersama saya, Cikgu Syukri, berpengalaman 14 tahun mengajar subjek ni. 14 tahun tu cikgu nak gunakan dalam masa 1 jam. Nak curahkan semua tips-tips cikgu hari ni. Okey cikgu, kita dah pakai apron ni cikgu. Excited ni. Apa kita nak buat kan? cikgu? Cantik kan apron kita? Cantik. Ini pun dipanggil corak sebenarnya. Corak terancang. Yang ada pada kita punya apron ni. Okey, yang kita nak buat hari ni ialah corak tidak terancang. Okey, corak tidak terancang. Maksudnya corak tu dia berlaku secara spontan. Okey. Jadi sebelum kita buat aktiviti ni, cikgu nak terang sikitlah. Boleh cikgu. Apa itu yang dikatakan sebagai renjisan dan percikan. Okey, renjisan dan percikan ni Mira, maknanya teknik kita memindahkan warna menggunakan sesuatu alat di atas permukaan. Sesuatu permukaan. Contohnya permukaan kertas, dinding, okey, batu dan sebagainya lah. Itu maksud renjisan dan percikan tadi.
Menggunakan kita punya tangan lah. Oh, pecik guna tangan cikgu? Pecik guna tangan pun boleh. Nak gunakan berus lukisan boleh. Ataupun media lain pun boleh. Tak ada masalah. Cuma cara kita nak melakukan aktiviti tu je. Okey, kalau untuk anak-anak di rumah, cikgu terangkan sedikit. Okey, bila kita buat percikan ni, contohnya kita ambil berus gigi lah. Okey, renjisan dan percikan. Kalau berus gigi ni, kita gunakan teknik percikan. Percik beginilah, jangan percik gini. Atas. Salah cikgu? Kalau kita pegang gini, warna tu akan mengecik naik. Biasa kan kalau anak-anak di sekolah kan, dia buat aktiviti tu, dia buat, mesti nak buat dengan kawan, duduk rapat-rapat kan. Habis kena muka. Jadi kita galakkan anak-anak, terbalikkan dia. Buat ke bawah. Jadi warna tu terus jatuh atas kertas lukisan. Tu lebih selamat. Okey. Sama juga kalau nak menggunakan berus. Okey. Ada orang dia celup warna dia terus itu saya lah orang tu cikgu. Saya buat macam tu. Salah cikgu. Okey, itu teknik tu sangat hebat sebenarnya. Kalau pakar memang boleh buat. Tapi kalau kita yang baru nak belajar, anak-anak di rumah yang baru nak belajar, okey, janganlah renjis kuat-kuat, takut terpercik jauh, kesian nanti mak kat rumah nak kena mop lantai pula kan. Jadi kita fokus pada kita punya kertas lukisan. Terus ke bawah je. Okey, jadi warna tu terus ke kertas dan dia ada teknik juga. Satu, kita boleh direct terus macam ni, ataupun kita boleh ketuk atas jari. Okey, macam ni. Jadi dia punya tu halus sikit lah. Ataupun nak nampak lebih pro kan. Kita ketuk atas berus. Ada muzik pula kat situ. Okey, tapi kan cikgu kalau nak menghasilkan corak yang besar tu, maksudnya kena ubah berus ni lah. Ya, betul. Kalau kita nak buat corak yang besar, kita ambil berus yang besar lah. Okey. Kalau kita contoh kita tadi, dah tak ada kat sini ya. Jadi kalau kata nak, kat depan tu ada satu. Okey. Kalau kata nak yang dia efek warna tu jatuh atas kertas besar, guna berus besar. Kalau nak halus, kita guna berus yang halus. Okey. Contohnya macam ni. Ni kan kecil kan, halus. Tirus je ujung dia. Betul. Jadi efek yang jatuh atas kertas tu pun lebih halus, lebih kecil. Okey, baik. Itu tentang sedikit teknik cikgu Ya, betul. Sekarang macam mana agaknya langkah seterusnya untuk kita hasilkan kita punya terendak lampu cikgu? Okey, untuk anak-anak di rumah, cikgu dah sediakan bahan kat sini kalau nampak. Okey, kita ada warna. Warna ni ada dua. Satu cat air, satu cat poster. Okey. Cikgu galakkan anak-anak di sekolah gunakan cat poster kerana warna ni lebih gelap, lebih legap. Kalau warna air tu, cat air tu dia belut sinar. Kalau yang ni poster yang ni dia lebih terang warna dia, lebih pekat. Legap dipanggil. Okey, mudah saja Mira. Keluarkan ni, dekat sini ada sudu kecil. Baik, yang sudu kecil. Sudu kecil ni tujuan ni untuk apa? Kita, ambil warna. Faham kata apa? Colek. Colek warna. Bukan colek warna. makan buah tu cikgu. Okey, colek macam ni mudah saja. Warna apa pun tak kisah. Ikut suka hati. Kalau rasa suka warna merah, ambil warna merah. Kalau suka warna biru, ambil warna biru. Macam tu. Okay, saya buat cikgu. Mudah saja. Buat. Tapi Mira, maafkan cikgu. Sebenarnya kita ni dah terlajak. Kenapa Patutnya cikgu? Kita pakai. Ini cikgu bawa susah-susah ni. Pakai glove. Lebih selamat tangan tak kotor. Baru kita cerita tadi kan. Baik. Kita nak menjaga kebersihan. Maksudnya pentinglah cikgu kena pakai apron, pakai glove. Ya, betul. Okay, kita kena ajar anak-anak kita. Kalau nak buat kerja tu, biarlah bersungguh-sungguh. Betul. Okey. Minat seni, cinta seni. Okey cikgu, saya dah pakai saya punya glove dah. Okey. Dah selamat dah ni, diyakini. Okey, boleh teruskan. Boleh teruskan. Okey, langkah kedua, tadi yang pertama kita ambil warna. Betul. Langkah kedua kita campurkan dengan air. Okey. Okey Mira, air tak ada. Jangan risau. Cikgu dah bawa bekalan. Ini air. Boleh spray terus. Ataupun boleh buka botol tu pun boleh. Tak ada masalah. Okey, dan untuk air cikgu, ini guna air mentah je lah kan? Nak spray air ni? paip biasa tu je. Berapa banyak cikgu kita nak campur air? Okey, kalau air tu lebih, maksudnya nanti warna tu akan lebih cair lah. Efeknya tak berapa cantik. Tapi kalau airnya sedikit, jadi warna tu lebih nampak lebih berkesan lah. Lebih, kata apa, lebih legap. Jadi, terpulang pada cita rasa masing-masing. Nak yang macam mana? Saya dah campur sedikit air dah. Okey. Rasanya kurang lagi tu. Kena campur lagi. Sikit lagi cikgu campur sikit lagi. Okey. Kalau sikit air dia, adakah akan ganggu kita punya percikan tu cikgu? Ya. Sebab tu dia kata dia ada kesan tu. Kesan pada permukaan tadi. Okey. Dah campur air. Yang ni kalau nak lebih, kita sudu ni sebab kita nak guna banyak kali kan. Jadi kita ambil cara mudah, ambil tisu, kita lap saja. Macam tu. Okey, kita lap sikit. Jadi kita boleh guna untuk warna lain pula. Okey. Okey, langkah seterusnya kita ambil berus. Tak apa, kita letak sini ya.
Okey, cikgu tunjuk contoh je kan. Ambil brus. Saya pilih mana-mana brus. Pilihlah mana-mana pun tak apa. Okey, Okey. saya brus. Okey, ambil brus ni. Saya campur lagi lah. Okey, Saya campur lagi banyak sikit. Okey. Okey, dah Okey, cikgu. yang ini renjisan. Dia merenjis. Okey, saya tunjuk contoh lah. Letak macam tu je. Okey. Okey. Kalau nak dia macam ada macam garisan panjang tu, kita tarik lebih sikit. Macam tu. Okey. Saya cuba. Cuba. Tak apa. Kita dah alas meja ni. Okey. Makin nak panjang sikit, kuatlah Lagi sikit. kuat. Kuat sikit. Betul tu. Hebatlah Mira ni. Okey. Lepas ni boleh buat karya sendiri tu. Bolehlah meniaga dekat Temelong. Okey. Ini saya punya dan warna pun. Okey. Ini renjisan. Kita nak buat pula percikan. Okey. Percikan macam mana pula? Ingatkan ini dah kira percik dah ni, bukan Okey, kita guna bros gigi. Saya dah ada kat sini. Okey. Bros gigi. Kita gunakan warna yang sama. Baik. Ataupun kalau nak nampak efek tu lain, kita tukar. Ambil merah. Okey, cikgu ambil warna saya ni. Okey. Baru begitu. nampak lain sedikit cikgu. Okey, saya celup. Okey. Celup warna. Celup warna. Ingat tadi cikgu kata tadi. Jangan ke atas, Jangan ke bawah. nanti kena muka sendiri Boleh guna satu pegang, satu tarik pun boleh. Okey, saya satu pegang. Ataupun macam ni pun boleh. Ada orang dia buat macam ni. Kalau saya lebih suka macam ni. Okey. Macam tu. Okey, saya cuba. Nampak dia punya jalinan tu lebih halus. Cikgu, kesan betul? warna yang jatuh pada kertas tu lebih halus. Wah, ini yang Itu yang dipanggil dikatakan tadi renjisan dan percikan. Okey. Ini baru ada dua warna. Jadi untuk anak-anak di rumah boleh cuba buat warna-warna yang lain. Okey, merah, biru, kuning, hijau dan sebagainya lah. Okey, di sini cikgu cerita sikit bahasa seni visual. Apa yang ada di sini? Yang pertama jalinan. Yang kedua warna lah. Okey, warna. Warna asas ada 3 Mira. Merah, biru dan kuning. Dan warna yang kita guna ni, warna merah ni warna asas. Okey, warna merah warna asas. Tapi warna jingga ada orang dia anak-anak dia panggil warna orange, tapi kita lebih sesuai panggil jingga lah bahasa Melayu kita kan. Okey, warna jingga ni terhasil gabungan daripada warna merah dan kuning. Maka jingga ni adalah warna sekunda. Warna sekunda, warna yang kedua, betul cikgu? Ya, betul. Campuran dua warna. Ya, pandai. Campuran dua warna asas menghasilkan warna sekunda. Bagaimana pula dengan warna tetia cikgu? Okey, warna tetia senang je lah. 1 campur 2 jadi 3. Okey. Warna pertama campur dengan warna kedua jadi warna ketiga. Contohnya merah dah campur dengan jingga ni tadi, dia akan jadi merah kejinggaan. Begitulah. Macam tu. Okey, Okey. baik. Selesai untuk kita punya ni. Okey. Untuk anak-anak di rumah boleh cubalah untuk buat warna lain. Baik. Cikgu, saya nak tanya cikgu, kalau yang guna brus gigi ni, ini dipanggil sebagai teknik percikan cikgu Ya. Kalau teknik percikan ni kan, selain daripada guna brus gigi, ada tak peralatan lain yang kita boleh gunakan? Sebenarnya boleh. Kita nak gunakan kata apa, daun. Daun yang rimbun kan. Kita boleh ambil celup warna. Percik dengan macam daun. tu. Pun boleh, tak ada masalah. Wow, guna daun Ya, atas kreativiti kita lah. Macam-macam bahan kita boleh guna sebenarnya. Kalau guna tangan cikgu, yang macam cikgu katakan guna boleh tangan juga tu? percik. Tu pun boleh, tak ada masalah. Baik. Renjis air mawar tu kan pengantin. Kan? Itu dipanggil sebagai renjisan. Okey, saya nak buat warna lain juga cikgu sebab ini kita nak buat kita punya lampu nanti cikgu. Ya, betul. Kita nak buat terendak macam kat depan tu. Okey. Kalau terendak dekat depan ni ada 4 bahagian cikgu. 4 bahagian. Jadi kita boleh guna pelbagai warna lah. Kalau kita tengok situ ada campuran ada warna merah, ada warna ungu, warna hijau, warna kuning. Okey. Jadi kalau macam ni tadi kita buat 2 warna. Betul. Mungkin lepas ni boleh tambah-tambah lagi. Penuhkan kita punya kertas ni. Okey. Jadi kita nak tambah-tambah warna lagi sebab kita nak menghasilkan 4 bahagian lampu ni. Ya, nak menghasilkan banyak warna. 5 Mira, 5 bukan 4. 5. 5 cikgu Bawah ada satu lagi, tapak dia. Okey. Di bahagian bawah pun sama. Ya. Saya ingatkan kiri kanan depan belakang saja. Okey. Dekat bawah pun sama. Okey, tak apa cikgu. Mari kita tambah warna lagi untuk kita hasilkan lagi banyak teknik renjisan Letak sini Mira teknik. Cikgu curi masa sikit, tak apa Boleh? kan? Okey, macam ni cikgu dah bancuh warna siap-siap dalam botol. Lagi senang. Mira buka, spray saja. Oh, ini tak aci cikgu Ya, yang tadi cikgu ajar tu untuk anak-anak di sekolah. Okey, yang ni untuk yang dah advance macam kita. Macam ni pun boleh? Boleh, spray je. Okey. Cantik kan? Cantik. Tambah sikit. Suka hati je masuk tempat orang.
Okey, so, kita dah terus banyak warna kita dengan Kan? bersihkan Nampak juga. kan? Betul tu. Okey, kalau macam tu kita berhenti berat seketika sementara kita tunggu kertas lukisan kita kering sebab kita nak memastikan lampu terendak pula lepas ni. Jangan ke mana-mana, kembali selepas ini. Okey. Didik TV KPM. Baik, kembali kita di Mahir di Didik TV KPM. Okey, ini lukisan warna yang Mira dah siapkan. Dah kering dah cikgu. Ya. Cikgu Syukri punya macam mana? Tengok sikit. Okey, ini saya punya. Wow. Cantik tak? Cantik, cikgu. Saya lebih gunakan banyak menggunakan berus gigi lah kalau tengok yang sini. Okey, yang biru ni kita gunakan berus lukisan biasa. Baik. Yang lain tu berus gigi. Wah, Yang Mira tadi, pandai guna berus besar. Saya terus spray-spray Oh, okey, bagus. Okey, dan kita dah gunakan elemen-elemen warna juga di sini, cikgu. Ya, betul. Jadi, cikgu, langkah seterusnya apa yang kita kena lakukan untuk kita hasilkan lampu tidur kita ataupun lampu terendak ni, cikgu? Okey, langkah berikutnya agak menarik. Kita akan buat binaan. Binaan terendak menggunakan beberapa batang aiskrim. Kalau kita kira pada binaan tu ada lebih kurang 20 batang aiskrim. Wow, banyak tu. Okey. Ini contohnya batang aiskrim. Senang nak dapat kan, boleh beli. Kedai RM2 pun ada. Senang je. Okey. Okey, langkah pertama apa kita nak buat? Pilihlah mana-mana yang Mira suka. Okey. Pilih dulu, tak apa. Saya pilih warna merah dengan warna kuning lah, cikgu. Boleh, campur pun boleh. Nak buat warna yang sama boleh, nak campur pun boleh. Oh, Okey. okey. Secara sedar tak sedar bila kita ambil batang aiskrim ni kita nak buat ni, sebenarnya kat sini dah ada orang kata apa, kita belajar satu prinsip rekaan kontra. Kontra. Ya, kontra. Okey, kalau 3 warna ni, ni dah jadi harmoni. Okey. Ini dah harmoni. Apa yang dimasukkan? Warna panas. Apa yang dimasukkan dengan kontra dan harmoni tu, cikgu, untuk adik-adik dekat rumah? Okey, untuk adik-adik di rumah. Kalau harmoni ni maksudnya kita ulang kita punya unsur seni tadi. Okey, warna ni nampak senada je. Sejuk mata kita memandang kan. Okey, ini warna panas untuk adik-adik di rumah. Okey, kalau kita ambil hijau, biru dan purple. Purple pula, ungu. Maafkan cikgu. Okey, kalau yang ni warna sejuk. Sejuk. Okey, masih dalam kita harmoni tadi. Cikgu nak cakap benda belit dia. Pakai benda ni agak susah nak bercakap. Tapi tak apa. Okey, yang kata kontra tadi maksudnya dia berlawanan, bertentangan, sifatnya bertentangan atau berlawanan. Contohnya merah dengan biru. Kalau macam ni, cikgu, bertentangan tak? Kuning ya, dengan biru? bertentangan. Sebab kuning warna panas, biru warna sejuk. Okey, baik. Okey, jom kita buat aktiviti kita. Kita nak buat binaan. Okey, kita keluarkan gam kuat. Tada! Gam kuat. Gam ni dia kuat daripada gam biasa lah. Sebab kita nak lekat ni kayu dengan kayu. Jadi kita tak boleh guna gam biasa tu. Kita kena guna gam kuat. Okey. Baik, kita lekatkan dia. Lekatkan dia, cantumkan dia. Okey, begini, letak je gam tu sikit je, tak payah banyak sebab dia kuat ni. Okey, kita cantumkan begini. Okey. Ini kalau kena tangan ni, cikgu. Kalau kena tangan ni susah nak hilang ni, tapi gam ni tak ada masalah, dia boleh je sebenarnya kita gosok-gosok sikit. Bila dia kering tu dia akan tanggal. Okey. Saya dah siap dah, cikgu. Cepatnya. Cikgu tak siap lagi. Okay, Kira dah siap dulu. Macam ni. Okey, kemudian tambah satu lagi. Kita nak kena ada 4 kayu lah kan untuk satu bahagian, cikgu. Betul. 4 batang aiskrim. Okey, tambah lagi. Cikgu, kalau andai katalah dah pergi kedai kan, nak cari batang aiskrim ni tak jumpa, dah habis lah, ramai semua orang beli nak buat aktiviti ni kan. Seronok boleh ke kalau kita gantikan dengan lidi, cikgu? Boleh, tak ada masalah. Sebab kita nak buat rangka kan. Rangka ni tak semestinya batang aiskrim. Lidi pun boleh sebenarnya. Mungkin lidi tu kita jangan letak sebatang lidi. Mungkin kita boleh gabungkan beberapa batang lidi lah. Supaya dia lebih teguh. Okey. Saya tak satu lagi warna, cikgu. Saya punya warna-warni. Saya siap dulu lah kalau gitu. Alamak. Okey, tak apa. Kita tunggu dia kering sekejap. Sebab gam ni dia perlukan masa beberapa detik untuk dia kering. Maksudnya bila dia kering tu dia dah melekat lah. Okey. Ini saya punya.
Kita bagi dia kering seketika. Sebenarnya saja je kita buat ni tunjuk pada anak-anak di rumah kan, supaya anak-anak faham bagaimana kita nak cantumkan batang aiskrim tu. Sebenarnya cikgu ada yang dah siap. Tada! Wah, cantiknya dah siap macam ni. Okey, ini yang dah siap sebenarnya. Okey. Bukan apa. Ini lebih menjimatkan masa. Jadi cikgu orang kata apa? Kita siapkan awal-awal. Okey, mudah untuk anak-anak belajar. Okey. Kalau kita dah siapkan macam ni cikgu, kita dah ada ke semua 4 batang aiskrim ni. Apa yang kita kena buat? Tadi, kita kena tampal dia pada kertas lukisan kita. Okey. Kertas yang kita dah buat renjisan dan percikan tadi. Okey Mira, yang ni kita demo tadi kan. Ni contoh. Okey, kita letak sini. Okey, kita ambil yang dah siap. Boleh. Okey, Mira ambil yang berwarna ni. Sesuai untuk Mira yang cantik molek ni. Kasih cikgu, saya ambil yang warna-warna ni kan. Okey, cikgu ambil yang biasa-biasa ni. Oh, maksudnya yang warna kosong pun boleh juga lah Boleh, cikgu. tak ada masalah. Okey. Okey, saya tampal Tampal. Dan nak lekatkan juga pun kena guna gam ni? Sebelum, boleh juga. Ataupun kita boleh guna ni. Oh. Gam dua muka ni orang panggil. Bukan apa? Double sided tape. Okey, gam dua muka. Suka hati je bagi nama kan. Okey, nak pakai itu pun boleh, nak pakai gam kuat ni pun boleh. Okey, saya pakai ni lah cikgu. Boleh, tak ada masalah. Ambil gunting. Okey, berhati-hati ya anak-anak di rumah kalau nak gunakan gunting tu, sila berhati-hati. Sebab gunting ni adalah objek yang sangat tajam. Okey, tak boleh buat main-main. Okey. Ni batang kita dah ada 5. Okey, kita letak gam. Ini saya punya. Besar tu. Cikgu rasa Mira kena potong sikit tu. Maksudnya kalau kita nak guna double sided tape ni, kita kena pastikan Belah dua. saiznya. Belah dua double sided tape tu. Boleh ambil gambar untuk cikgu. Boleh cikgu. Cikgu nak tunjukkan contoh. Cikgu. Supaya anak-anak di rumah nampak bagaimana kita nak buat. Okey. Mana dia? Okey. Ini cara mudah lah. Cara lebih cepat. Okey, kalau kita guna gam kuat ni, dia agak lambat sebab kita kena tunggu dia kering. Betul. Okey, yang ni dia lebih cepat. Kita potong agak-agak lah Okey, lepas tu kita belah dia Mira. Kita belah macam ni. Oh, bagi dua macam tu cikgu sebab batang aiskrim kita tu dia punya kelebarannya taklah besar mana. Okey, gitu. Okey. Okey, jadi ni tadi batang aiskrim kita tadi. Okey, kita tampal macam ni. Okey. Macam saya yang tersalah ni cikgu macam mana cikgu? Saya gunting macam ni lah. Salah dan silap tu kan salah satu proses belajar. Betul cikgu. Tak ada masalah. Okey. Kita tampal, jangan tampal gam semua Ambil dua batang ni je. Sebab yang ni dia duduk di atas. Jadi kita ambil yang ini dengan yang ini je. Maksudnya cikgu, untuk bahagian atas ni kita jangan letak sebab dia berada di atas. Ya, betul. Kita ambil yang bahagian bawah ni. Sebab yang bawah ni kita nak lekat pada kertas. Okey. Bila kita tampal ni nanti dia akan ada ruang sedikit di bahagian ni. Tapi tak ada masalah. Saya cuba cikgu lagi satu. Cuba. Sila. Okey anak-anak, nampak Okey, bila dah ada ni, apa nak buat kita cabut je. Sebab ini lagi cepat kan? Ini lagi cepat. Boleh guna gam, okey, tapi dia akan ambil masa yang lama. Kalau kita guna double sided tape ni dia lebih cepat. Okey. Kita buat kerja ni pun kita kena bijak Mira. Kata apa, kita manipulasikan bahan. Betul. Dan juga waktu cikgu. Ya, betul. Kita kena bijak waktu Cikgu lagi suka kalau anak murid yang aktif dan proaktif. Buat cepat. Cikgu kata okey, cikgu bagi masa 20 minit. 10 minit dah siap dah. Wow. Advance kau. Okey. Okey, saya dah siapkan saya punya. Okey, contoh okey, kita dah dapat batang aiskrim yang begini dengan kertas lukisan kita yang begini. Jadi kita nak lekatkan. Masa nak lekat tu Mira pilihlah corak mana yang Mira suka. Bahagian mana yang suka. Kalau kita suka warna kuning dan biru, kita letak di tengah-tengah macam ni. Okey. Kalau kata suka biru dan merah, letak di sini. Okey. Nak susun tu pun kena tengok jugalah. Takut nanti kan bertindih pula. Yang paling penting kita kena dapatkan 5 bahagian cikgu Ya, betul. Okey, saya letak dia di sini cikgu. Saya letak dia di sini. Kena ngam-ngam Ngam-ngam. Okey. Okey. Selesai. Saya dah letak. Okey. Satu bahagian kita dah dapat. Satu bahagian saya dah lekatkan. Okey, dah dapat tu, kita boleh tampal terus ke 5 bahagian tadi. Ataupun kita boleh ambil gunting, kita potong dulu satu. Boleh. Boleh juga. Saya potong jugalah. Potong cepat. Jangan risau, cikgu ada hadiah untuk Mira itu. Okey, kita potong dia. Sebab nak tengok juga macam mana kita nak cantumkan pula ni. Betul tu. Okey. Dah dapat. Okey, saya dah dapat. Kepingan yang pertama ataupun bahagian yang pertama. Okey, ulang langkah yang sama untuk bahagian yang kedua, ketiga, keempat dan kelima. Okey.
Okey. Cantik. Selesai satu. Selesai satu. Baru satu ni, Nak buat okey. lagi? Jangan susah-susah. Cikgu dah sediakan. Wah. Ini dia dah ada. Okey. Pilih. Saya ambil Ambil. Tak ada masalah. Okey. Dah ada berapa tu? Satu. Saya satu, saya ada lagi 4 cikgu. Ya. Terima kasih cikgu. Okey. Cikgu pun dah ada. Tapi cikgu rasa yang okey. Boleh, cantik cikgu. Boleh. Kalau nak ambil yang ni pun boleh. Tak ada masalah. Tak Banyak apa. ni. Okey cikgu. Okey, ni contoh untuk anak-anak belajar di rumah. Cara cepat dan mudah. Okey. Jadi kita di studio ni kita nak kata apa, kita nak jimat masa juga kan. Mengejar waktu juga cikgu, betul? Ya, betul. Okey, bila kita dah dapat ke 5 bahagian ni, apa kita nak buat? Kita nak cantumkan dia. Nak cantum ni Mira kena susun lah. Okey, ada pelbagai teknik dan cara untuk menyusun. Okey. Ada yang begini, 1 2. 1 2. Okey, kita kena terbalikkan. Dia punya bahagian yang bercorak tu duduk di bawah. Kenapa cikgu? Kenapa kita kena terbalikkan? Sebab bahagian yang atas ni kita nak letak selotip. Okey. Tapi kita kena susun 5-5 macam ni lah. Ya, okey, nak susun macam ni tengok. Ini yang pertama Mira, ni langkah yang pertama. Okey. Bila kita susun ni nanti dah naik semua, tangkaplah. Ataupun ada satu cara lagi yang macam ni. Suka hati. Mana-mana pun boleh. Macam tu. Okey. Macam ni lah. Saya ikut cikgu. Okey, saya dah siap dah. Ni, selotip kita ni. Kita tampalkan dia. Okey, kita nak cantumkan dia setiap bahagian tu. Kalau anda di rumah yang mungkin tak nampak dengan jelas macam mana susunan dia, dia 3 menegak dan juga 3 melentang. Ya, betul. Susunannya begitu. Okey, kita kena pastikan lah. Okey, sebenarnya bila kita belajar seni ni, secara tak langsung kita juga belajar matematik sebenarnya. Mengira. Mengira, betul tu. Mengukur. Tampal saja, lekat saja macam ni. Okey, yang ini kita tak payah gunakan gam cikgu Ya, Guna betul. selotip. Okey. Sama tak? Nak tengok dulu. Penting juga tu nak Ya, tengok kan. betul. Takut nanti Corak kan ni tak jadi lekat ketak. pula. Okey, macam ni. Okey. Cantum saja. Cantumkan. Nanti bila naik, Oh, macam tu. Cantik. kan? Okey, kita teruskan. Teruskan. Tapi cikgu guna dulu. Okey. Dapat tu. Sebenarnya ada lagi satu. Oh, ya Ni. ke? Okey, saya guna. Tak ada masalah. Saya gunakan. Cuma yang tu dia lebih cepat lah kan. Sebab dah siap. Kita lekat, kita tengok macam mana. Kita lumba. Satu. Siapa siap dulu? Okey. Wah, laju nampak. Terus laju sebab nak menang. Okey. Ini masih suka berlumba ni, masih kat sekolah ni. Okey, cikgu kalau aktiviti ni kan cikgu di sekolah, Ya. murid-murid kita buat kan, terutama sekali anak murid cikgu sendiri lakukan aktiviti ni kan. Ada tak momen yang macam tak terfikir mereka akan buat macam tu, mereka punya kreativiti? Itu memang ada. Memang biasa sangat anak-anak ni. Kadang-kadang dia punya kreativiti tu tak terjangkau oleh fikiran kita. Ada je benda-benda baru yang dia buatnya. Lain kita suruh buat, lain yang jadi. Tapi kita tak boleh menghalang, kita tak boleh menyekat kreativiti anak-anak. Sebagai guru ataupun ibu bapa lah, kita kena biarkan anak-anak kita ni belajar meneroka. Sebab daripada situ dia akan dapat pengalaman. Dan pada saya, betul tak cikgu? Kalau seni ni juga sebenarnya tak ada betul ataupun salah kan cikgu? Ya, betul. Sebab dia proses belajar. Kita belajar daripada kesilapan. Okey Mira. Sekarang ni kita dah cantum untuk bahagian ni begini. Kita tunjuk sikit lah. Ni nampak tak jatuh dah ni. InsyaAllah tak jatuh dah. Okey. Dia dah kuat. Okey, sekarang kita nak naikkan dia. Nak naikkan dia macam mana tu? Kita nak tegakkan bahagian sisi kan? Okey, betul tu. Okey, ni saya punya. Saya tegakkan dia. Wah, okey. Jadi. Jadi okey, sekarang ni kita cantum lah. Kita letak selotip yang sama juga. Begini. Okey. Kita naikkan dia. Di bahagian tepi pula Baik, kalau kat bahagian tepi macam mana pula nak buat cikgu tipsnya? Sama je macam tadi juga. Kita naikkan separuh dulu. Okey. Nampak tak? Okey. Kita teruskan proses yang sama. Teknik yang sama, cara yang sama. Tapi nak buat kerja seni ni, kita kena tekun lah. Kita kena tekun, kita kena sabar. Tak boleh gopoh-gopoh okey. Tu, okey. Saya buat dia macam ni. Selesai satu bahagian saya. Ya, sekejap je ni. Dah nak siap dah. Tu. Okey cikgu. Untuk seni ni pun ada banyak juga dia punya prinsip dia kan cikgu? Ya, betul. Bila kita belajar seni ni dipanggil bahasa seni visual. Okey, bahasa seni visual ni adalah
orang kata apa, istilah yang digunakan dalam penghasilan karya seni. Dia ada dua bahasa seni visual ni. Satu, unsur seni dan yang kedua, prinsip rekaan. Okey, cara ni kita buat ni, kita dah menggunakan pelbagai unsur seni. Okey. Okey, ada garisan, okey, ada rupa, ada bentuk. Ni dah jadi bentuk. Ada warna. Ada warna, ada ruang. Ni dalam ni ruang dalam. Okey, ni yang luar. Begitulah. Dan ada warna. Okey, selesai satu lagi. Dua bahagian saya. Wah, semangat. Semangat saya nak kejar ni, nak pastikan siap ni. Nak letak lampu. Saya kena bagi TP 6 ni. Untuk TP tu juga cikgu. Apa kalau di sekolah kan macam mana untuk murid-murid dapatkan TP 6 tu cikgu? Sebenarnya mudah saja. Kalau untuk seni ni adalah orang kata satu mata pelajaran yang mudah untuk guru-guru membantu murid untuk cemerlang, untuk dapat PT TP. TP. Maksudnya kalau murid tu buat, dia faham, dia tahu, dia faham, dia boleh buat. Maksudnya dia dah dapat sekurang-kurangnya TP 3. Tapi kalau dia dapat buat dan dia boleh bercerita tentang karya ni, dia boleh pergi TP 5 atau TP 6. Maksudnya dia presentkan lah. Dia boleh present, dia boleh bimbing kawan dia buat sesuatu yang kata lebih baik lagi daripada karya asal. Okey, baik. Saya punya dah siap dah. Wow. Sangat cantik, Cik. Saya puji sendiri. Sangat cantik. Cikgu punya pun tak kurang hebatnya. Okay, saya ni asyik dia bercakap tadi, dah tak fokus kat sini pula. Tak apa. Okey, tak apa. Okey, yang penting anak-anak di rumah. Okey, kebiasaannya lah cikgu-cikgu lah kan. Bila kita buat karya ni, kita buat biar anak murid kita lebih cantik daripada kita. Betul. Bagi semangat juga kat mereka kan. Dia, betul. Okey. Dan ini saya punya. Ini dah siap. Okey, mudah saja. Untuk lebih menarik, kita bolehlah tambah hiasan. Kita nak letak tali ke, contoh ni tali kan. Ataupun kita nak letak dawai hiasan ni ke, contoh macam kat depan tu. Pun boleh, tak ada masalah. Jadi kalau nak tahu macam mana pula cara kita nak tampal dawai hiasan dan juga tali ni cikgu, kita berhenti berehat dulu. Sebab dah siap ni kan. Kita minum air sekejap cikgu. Dah hagu pula. Boleh. Jadi kita berhenti berehat seketika. Anda di rumah jangan ke mana-mana. Kita kembali selepas ini hanya di Mahir Didik TV KPM. Didik TV KPM. Baik, kembali kita di Mahir di Didik TV KPM. Wow, lampu tidur saya dah siap lah. Dah siap, ada tangkai tali lagi kat atas ni cikgu. Cikgu punya pun sama Ya, dah siap dah. Kita pakai dua je. Tak apalah kan. Sebab kita nak belajar. Betul Okey, tu. Mira, jangan lupa bila dah siap ni, tak lengkap lagi kita kena masukkan lampu. Okey. Ini lampu saya. Dah pasang dah. Okey, ni betul lampu okey, sebenarnya kita boleh gunakan lilin elektronik. Kalau ada, kalau tak ada, lampu ni pun boleh. Asal tak menyala ni? Sudah. Okey, tak menyala. Tu? Ada. Saja dia buat kejutan. Masukkan saja dalam ni. Jadi kita boleh gunakan untuk kita jadikan sebagai lampu tidur. Lampu tidur ataupun hiasan lah hiasan. kan. Ya, kita nak ajar anak-anak kita mengenal. Kata apa, membuat binaan dan mengenal barang hiasan. Betul tu. Dan kalau kepada murid-murid dekat rumah yang tertanya, tiba-tiba pula ada dawai ni kan, macam mana pula cara tampal tu cikgu? Senang je kan? Senang je. Cara dia di dalam tu kita cuma letak seletip tu je lah. Tampal masking tape tu. tape ni kita Masking guna. tape. Betul tu. Selain daripada guna dawai ni, kita pun boleh guna apa cikgu? Kita boleh guna tali. Okey, kita boleh guna lidi. Okey, ada banyak lagi bahan-bahan lain yang kita boleh guna. Betul tu. Okey, ikut kreativiti kita. Ikut cita rasa masing-masing. Kalau tak nak pun tak apa, pegang saja tak macam nak pegang ni. biasa pun boleh letak. Sebenarnya kalau kita nak terbalikkan dia pun boleh sebenarnya. Kita buang dia punya tangkai ni. Okey. Kita letak ke bawah macam ni pun boleh. Oh. Tak lampu kat dalam.
Macam ni lah dia akan jadi. Ya, macam tu pun boleh. Okey. Wah, sangat kreatif. Ini sebab studio kita terang jadi tak berapa nampak sangat Ya, lampu tu. betul. Kalau gelap nampak macam tadi cikgu mula bawa masuk tu kan? Ya, betul. Okey. Kejutan kan? Matahari jadi pula. Okey, betul cikgu. Di ruangan masa terakhir ni alhamdulillah kita punya karya pun semua dah siap, dah Alhamdulillah. cantik. Jadi mungkin ada sedikit penerangan cikgu tentang apa yang kita belajar hari ni kepada mereka murid-murid di rumah. Silakan cikgu. Okey. Untuk anak-anak murid daripada cikgu, selamat belajar, selamat berkarya. Sebab selain kita belajar, kita juga buat berkarya. Dengan berkarya ni sebenarnya dia melatih kita punya motor halus. Okey. Pergerakan bukan lokomotor kan untuk anak-anak. Sebab masa itulah dia gunakan dia punya jari jemari ni tadi, koordinasi mata, tangan. Dia gunakan kata apa, segala kemahiran yang dia praktiskan. Okey. Jadi untuk itu cikgu nak masukkan sedikit, bila kita dah siapkan kita punya karya ni secara tak langsung, kita dah menggunakan kata apa, kita dah ada interpretasi berkaitan dengan bahasa seni visual. Okey, kalau kita tengok karya kita ni, kita ada prinsip rekaan dalam ni. Okey, kalau nampak dekat depan tu cikgu dah buat nota ringkas berkaitan dengan unsur seni dan prinsip rekaan. Kalau tengok di situ ada garisan, rupa, jalinan, bentuk, ruang, warna. Semua tu ada di sini. Betul. Ada pada karya yang kita hasilkan ni. Betul. Kemudian prinsip rekaan. Apa fungsi prinsip rekaan ni? Okey, dia sebenarnya untuk kita membuat olahan pada unsur seni tadi. Untuk kita menghasilkan karya, untuk kita menggambarkan karya kita tu supaya dia lebih bermakna. Okey, kalau kita tengok di situ ada harmoni. Harmoni dari segi apa? Ada segi penggunaan warna. Harmoni dari segi penggunaan batang aiskrim. Okey, yang ada macam-macam warna tu kan. Nampak ceria, nampak menarik. Okey, kemudian ada kontra. Kontra di mana? Bila warna tadi bertentangan antara satu sama lain. Okey, wujud kontra di situ. Okey, kemudian adanya Imbangan. ya, betul. Penegasan. Imbangan. Kalau tak seimbang, jatuhlah kan. Letak macam ni, dia tak stabil. Betul. Jadi dia perlukan imbangan. Pandailah Mira, dahsyat lah. Kagum cikgu. Alamak, itu sebab belajar dengan cikgu. Itu saya baru belajar sejam dengan cikgu ni. Mereka di rumah pasti lagi faham bagaimana cikgu kan. Ada juga kalau kita tengok di sini ada ritma dan pergerakan. Apa tu cikgu? Okey. Pada warna yang kita guna ni, unsur ni. Kalau kita nampak warna ni, percikan warna tu seolah-olah dia bergerak. Okey, faham. Okey. Dia macam sedikitlah yang cikgu dapat simpulkan berkaitan dengan bahasa seni visual yang terkandung dalam karya kita ni. Terendak lampu bercahaya. Wow, itu dia. Okey cikgu. Kesimpulan pun cikgu dah buat tadi. Banyak sebenarnya kesimpulan yang kita dapat betul. daripada 1 jam ni kan. Macam cikgu kata, ritma dan pergerakan. Kita tengok macam ni, rupanya ada pergerakan di dalam ni kan. Saiz dia. Ya, betul. Baik. Dan saya yakin mereka di rumah pun pasti, terutama sekali sekarang PDPR di rumah. Ini boleh mengisi masa lapang anak-anak murid juga kan cikgu? Memang ada dalam silibus buku teks. Buku teks tahun 3 unit 8. Memang ada. Jadi anak-anak boleh. Rasanya belum cikgu-cikgu di sekolah belum masuk lagi topik ni. Tak apa. Jadi lepas ni boleh ni. lah. Memang sangat sesuai lah ni. Mana kita dalam PDPR ni kan. Betul. Itu homework untuk mereka di rumah. Okey. Terima kasih banyak-banyak cikgu atas perkongsian ilmu hari ini. Terima kasih cikgu. Banyak sangat yang saya pelajari dan saya yakin mereka di rumah pun dapat input yang banyak juga. Terima kasih kerana menonton sehingga ke penghujung rancangan. Dan kita jumpa lagi selepas ini insya-Allah. InsyaAllah. Hanya di Mahi Didik TV KPM. Bye. Assalamualaikum. Jaga diri semua.
KPM